Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Al-yawm nata'allamu al-lughatul arabiyyah fil mawdu'u ismul isyarah lil qarib. Assalamualaikum, apa khabar? Hari ini kita akan sambung pelajaran bahasa Arab untuk tajuk ismul isyarah lil qarib, ataupun dalam bahasa Melayunya isim isyarah atau kata tunjuk atau kata isyarat lil qarib, untuk yang berdekatan. Okey, maksudnya di sini isim isyarah ini atau kata tunjuk ini lil qarib, kita nak tunjukkan perkataan itu berdekatan dengan kita. Untuk lil qarib dia ada dua bahagian, iaitu yang pertama disebut sebagai hadza dan yang kedua disebut sebagai hadhihi. Isim isyarah kata tunjuk berdekatan kita guna dua ni, hadza dengan hadhihi. Dua ini sahaja. Okey, untuk tajuk fil matbakh kita akan tengok satu persatu apakah kegunaan hadza dan hadhihi ini dalam tajuk fil matbakh. Okey, kita tengok dahulu berkenaan dengan maksud bagi hadza dan juga hadhihi. Hadza dan hadhihi dalam bahasa Melayu disebut sebagai ini. Maksudnya satu sahaja, ini. Tetapi dalam bahasa Arab, walaupun maksud dia sama dalam bahasa Melayu, bahasa Arab dia ada fungsi dia yang berbeza. Hadza dan hadhihi, kegunaan dan fungsinya adalah lain-lain. Okey, kita akan tengok satu persatu. Mula dengan hadza dahulu. Apakah fungsi hadza? Okey, hadza pertama kali digunakan khusus untuk orang yang bernama lelaki sahaja. Kalau kita gunakan untuk orang, dia khas untuk orang lelaki sahaja. Dan kalau dia bukan orang, dia adalah benda, dia digunakan untuk kata benda yang tiada atau tidak ada huruf ta di hujung perkataan selepas perkataan hadza. Maksudnya kita nak tunjuk ini kerusi. Contoh, hadza kursiyun. Kursiyun tu dia tak ada huruf ta kan di hujung. Jadi kawan yang sesuai dengan dia, hadza, ini kerusi. Jelas? Okey, untuk tajuk fil matbakh kita akan tengok apakah perkataan peralatan di dapur yang sesuai dengan gandingannya dengan hadza. Okey, kita tengok satu persatu. Contoh yang pertama adalah sikinun. Okey, awak baca bersama saya. Hadza sikinun. Maratan ukhra. Hadza sikinun. Ini adalah pisau. Kita tunjuk benda tu dekat. Ini pisau. Perhatikan perkataan sikinun. Tidak ada ta kan di hujung. Jadi gandingannya adalah hadza. Jelas? Okey, contoh kedua. Perkataannya adalah ibriqun. Jadi, hadza ibriqun. Maratan ukhra iqra'u. Hadza ibriqun. Ini cerek. Okey, masih tidak ada huruf ta di hujung. Jadi, gandingannya adalah hadza. Okey, seterusnya kita tengok kata seterusnya adalah mauqidun. Dia akan jadi hadza mauqidun. Maratan ukhra, hadza mauqidun. Ini adalah dapur memasak. Okey, seterusnya kita tengok perkataan qidrun. Hadza qidrun. Hadza qidrun. Ini adalah periuk. Jelas? Okey, seterusnya kita tengok perkataan contoh seterusnya. Furnun. Hadza furnun. Hadza furnun. Ini adalah pemanas makanan. Okey, jelas? Seterusnya perkataan sahnun. Hadza sahnun. Hadza sahnun. Ini adalah pinggan. Okey, jelas? Seterusnya kita tengok perkataan finjanun. Hadza finjanun. Hadza
finjanun. Ini adalah cawan. Okay, jelas? Seterusnya kita tengok perkataan kubun. Hadza kubun. Hadza kubun. Ini adalah gelas. Okey, jelas. Ini adalah contoh gandingan kata isim isyarah atau kata tunjuk bagi hadza. Okey, sekarang kita akan tengok kegunaan hadhihi. Okey, hadhihi fungsinya yang pertama, dia khas digunakan untuk nama orang perempuan sahaja. Maksudnya kalau dia perempuan, kita gunakan ini, contoh hadhihi Siti. Ini adalah Siti, nama orang perempuan. Dan kalau dia bukan perempuan, dia digunakan untuk kata benda yang ada huruf ta marbutah di hujung perkataan selepas haza. Maksudnya, perkataan selepas haza tu wajib ada huruf ta marbutah. Okey, kita tengok contoh. Contoh dia yang pertama, mighrafatun. Jadi, kawan dia adalah hadhihi mighrafatun. Maratan ukhra. Hadhihi mighrafatun. Ini adalah senduk. Awak perhatikan perkataan mighrafatun, dia ada ta di hujung kan? Jadi, bila ada ta di hujung, padanan yang sesuai dengannya adalah hadhihi. Okey, jelas? Okey, seterusnya perkataan yang kedua adalah miqlatun. Hadhihi miqlatun. Hadhihi miqlatun. Ini adalah kuali. Jelas? Seterusnya kita tengok perkataan yang ke mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun. Ini adalah sudu. Okey, jelas? Seterusnya kita tengok perkataan syaukatun. Hadhihi syaukatun. Hadhihi syaukatun. Ini adalah garfu. Okey, jelas? Okey. Seterusnya salajatun. Salajatun. Hadhihi salajatun. Hadhihi salajatun. Ini adalah peti sejuk. Okey, ini awak tengok macam biasa di hujung perkataan salajatun ada huruf ta. Jadi gandingannya mestilah hadhihi. Okey, sampai di sini sahaja pengajaran tentang isim isyarah lil qarib berkenaan hadza dan hadhihi. Yang paling penting awak ingat kata kunci. Hadza tidak boleh ada ta di hujung. Hadhihi wajib ada ta di hujung perkataan yang akan kita gunakan selepas itu. Okey, sampai di sini saja pengajaran hari ini. Kita jumpa lagi. Syukran jazilan.